Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah. Syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat menyambung bacaan ayat yang ke-41 dan kita sama-sama akan melihat pengajaran dan tindakan. Muka surat nombor 92 bagi nota yang bercetak, slide nombor 434. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sahibais sijni amma ahadukuma fayasqi rabbah. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Okay. Ayat 41 adalah jawapan kepada permintaan dua lelaki yang sama-sama dimasukkan ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf. Kalau tuan-tuan masih ingat pada ayat yang ke-36, ya, pada ayat 36 yang lalu, mereka telah meminta kepada Nabi Yusuf untuk mentafsirkan apa mimpi yang mereka telah dapati semasa mereka tidur. Maka ayat ini Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya sahibais sijin. Dia kata, wahai sahabatku berdua yang sama-sama berada dalam penjara, dia kata. Adapun salah seorang daripada kamu. Nabi Yusuf ni dia cakap secara umum, dia tak nak spesifik kepada si fulan dan si fulan. Sebab apa? Sebab nanti ada seorang dia dapat tafsiran yang buruk. Nabi Allah Yusuf dia sebut umum. Dia kata, adapun salah seorang daripada kamu, maka dia akan memberikan minum arak kepada tuannya. Kalau kita masih ingat ayat 36, ada seorang lelaki tu, dia kata, aku telah melihat di dalam mimpi aku memerah khamra. Ingat, dia telah bermimpi memerah anggur. Rupa-rupanya dia perah anggur tu adalah tafsiran kepada dia nanti kerjanya adalah membuat minuman untuk tuannya. Tuannya di sini adalah merujuk kepada raja. Macam mana kita tahu tuan itu adalah raja? Kita tengok pada ayat yang akan datang. Ada seorang yang seorang lagi, kata Nabi Allah Yusuf, dia akan disalib
Kita jumpa perkataan fayuslabu, dia akan disalib, dan burung pula akan makan sebahagian daripada kepalanya. Ini kalau tuan-tuan ingat ayat 36, yang seorang lagi mimpi, dia membawa apa? Dia junjung roti atas kepala, lepas tu roti tu ada burung makan. Maka Nabi Allah Yusuf mengatakan, antara kau berdua ni ada yang nanti dia mati disalib, kemudian burung akan makan kepalanya. Kita pernah tengok cerita-cerita yang burung-burung yang jenis makan mayat-mayat kan. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf kata, dia kata perkara yang ditanyakan itu, maksudnya korang berdua tanya tentang tafsiran mimpi itu, itu telah pun diputuskan. Tengok perkataan taftian. Taftian ni dia ada perkataan macam fatwa. Maksudnya Nabi Allah Yusuf kata apa? Perkara tu itulah yang akan terjadi. Itulah yang telah diputuskan. Ingat lagi pada ayat 36 yang Nabi Allah Yusuf, ayat nombor 37, yang Nabi Allah Yusuf kata apa? Apa yang aku tahu tentang mimpi itu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya tafsiran mimpi Nabi Allah Yusuf ini bukan daripada pemikiran Nabi Allah Yusuf semata-mata, tapi sebenarnya dia adalah daripada Allah. Okay, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-41? Okay, nombor satu, kata para ulama, sesungguhnya kalau kita mentakwil, iaitu kita mentafsirkan mimpi, kedudukan dia adalah seperti kita memberikan fatwa. Maksud dia punya pentingnya tu nak tafsir mimpi ni. Sebab apa tuan-tuan? Tafsir mimpi ni kita tak boleh main teka-teka. Kerana kalau kita tengok dekat nota muka surat nombor 94, mimpi ni kalau dia mula ditafsirkan, dia akan jadi. Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan apa? Ar-ru'ya ala rijlin ta'irin ma lam tu'abbar. Nabi kata mimpi itu berada di kaki burung selama mana ia tidak ditakwilkan. Maksudnya mimpi itu, kaki burung itu kan, burung apabila dia bawa macam hampir-hampir boleh jatuh. Maksudnya mimpi ni kalau dia mula saja ditafsirkan, fa iza ubirat waqa'at, maka ia akan terjadi, dia akan jatuh, maksudnya terjadi. Maksudnya kalau kita tafsir je mimpi baik tu, yang baik itu akan jadi. Kalau tafsir yang buruk itu terjadi. Tapi kita telah sebut pada awal-awal pengisian, mimpi buruk tak perlu untuk dicari maknanya, sebab ia boleh berlaku. Abaikan mimpi buruk. Tapi kalau baik, nak dapat tahu yang baik tu, carilah untuk ditafsirkan. Kemudian pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar, menunjukkan kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam memberikan tafsiran kepada kedua-dua rakan sepenjaranya tentang mimpi. Maksudnya macam mana Nabi Allah Yusuf boleh kata seorang ni akan memberi minuman kepada raja, kerana analoginya adalah memerah anggur. Jadi kalau memerah anggur, kalau perah anggur tu untuk apa? Itu yang Nabi Allah Yusuf dengan kebijaksanaan kata, itu seperti membuat minuman. Lepas tu yang junjung roti atas kepala, lepas tu burung makan sebagai roti tu. Nabi Allah Yusuf mentafsirkan orang itu akan mati nanti dimakan oleh burung. Okey, maksudnya apa yang Nabi Allah Yusuf tafsirkan mimpi tu, dia kenalah pada apa yang dimimpi. Maknanya tak lari. Okey. Kemudian nombor 3 kita dapat belajar, Nabi Allah Yusuf dia telah menunaikan janjinya
untuk dia mentafsirkan kedua-dua mimpi. Kenapa kita kata Nabi Yusuf telah menunaikan janji? Kalau tuan masih ingat ayat 37, Nabi Allah Yusuf kata apa? Sebelum makanan kamu berdua sampai, aku sudah pasti akan memberitahu jawapan mimpi kamu tu apa. Ni kena tengok ayat nombor 37. Pelajaran nombor 4, apa yang dimimpikan akan terjadi secara hakiki jika ia telah ditafsirkan. Sebab tu mimpi ni jangan mimpi baik ni nak tahu tafsiran dia. Kalau dia tak tafsirkan, Allahu alam, kalau ikut hadis tadi mungkin dia tidak terjadi. Tapi kalau dia baik, carilah orang yang saleh, yang baik hati, yang ikhlas untuk tafsir mimpi tu. Kerana dia boleh terjadi sama ada cepat ataupun lambat. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada ayat yang ke-42. Okey, ayat nombor 42, muka surat nombor 86. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Okey. Nabi Allah Yusuf dia berkata kepada orang yang dia percaya dia akan dibebaskan antara mereka berdua. Nabi Allah Yusuf ni yang akan bagi minum, yang akan jadi yang dia mimpi perah anggur, akan buat minuman untuk raja ni, dia cakap dekat orang tu. Dia kata, nanti dia kata kalau kau dah keluar penjara, engkau ceritalah tentang engkau ada kawan dalam penjara namanya Yusuf. Contoh. Tetapi kawan yang Nabi Allah Yusuf tafsirkan mimpi dia yang buat minum air raja tu, dia telah dilupakan oleh syaitan untuk menyebut cerita kawan dia tu di dalam penjara. Dia punya seronok boleh keluar penjara tu, kan, duduk dalam istana raja, sampai dia terlupa yang dulu Nabi Yusuf pernah pesan dekat dia, kalau dia keluar penjara, dia ceritalah pada tuan dia tentang dia ada kawan dalam penjara tu. Siapa lupakan dia? Syaitan telah lupakan dia. Disebabkan dia lupa, tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Okey. Apa makna beberapa tahun? Tengok perkataan bid'a. Okey, Ibnu Katsir meriwayatkan, dia kata kalau ikut tafsiran Mujahid dan Qatadah rahimahullahu taala alaih, bid'a merujuk antara bilangan 3 hingga 9 tahun. Okey. Apa yang kita dapat belajar? Nombor 1, dibolehkan kita cari mana-mana jalan untuk kita menyelamatkan diri. Macam Nabi Allah Yusuf, dia dipenjarakan, sebenarnya itu bukan pilihan. Betul tak kita kata bukan pilihan dia? Kalau kita masih ingat, sewaktu isteri Al-Aziz dengan perempuan-perempuan cuba nak goda Nabi Yusuf, kan, mereka mengugut apa? Kalau dia tak ikut cakap, dia akan dipenjarakan. So Nabi Yusuf ada satu pilihan saja, iaitu dia akan dipenjarakan. Dan pula kita tahu sebelum ini, isteri suami kepada Zulaikha itu
Al-Aziz itu, dia tidak ada jalan lain untuk tutup mulut-mulut orang daripada duk bincang isu-isu tentang isteri dia telah goda Yusuf, lepas tu perempuan-perempuan tu pun cuba goda Yusuf. Maka Nabi Yusuf itu terpaksa diletakkan ia di dalam penjara tanpa dibicarakan, sedangkan orang tahu Yusuf itu betul. Jelas sebab itu Nabi Yusuf dia pesan dekat kawan dia, moga-moga dia dapatlah keluar penjara, sebab masuk penjara ni bukan bagus sebenarnya. Sebab orang salah faham, orang dia ingat Yusuf yang bersalah. Pelajaran nombor 2. Di sini kita dapati kenapa syaitan lupakan lelaki tu. Rupa-rupanya itulah di antara bukti pemusuhan syaitan dengan manusia. Syaitan ni dia memang tak nak anak Adam ni dapat kebaikan. Kita terus kepada ayat nombor 43. Kita masuk kepada babak yang adegan yang kedua, masih lagi babak yang ketiga. Kita masuk pula kepada cerita raja yang juga telah bermimpi. Maknanya sampai ayat 43 ni kita dah jumpa berapa mimpi? Nabi Allah Yusuf mimpi, 2 lelaki penjara itu mimpi, dan tengok pula kisah raja yang mimpi. Kita baca ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan berkatalah Malik. Malik tu maknanya raja. Raja ini kalau ikut dalam tafsir Al-Munir mengatakan negeri-negeri, raja-raja negeri Arab ketika itu dia sebutlah nama, ada yang kata namanya Ar-Ru'ah, ada kata namanya adalah Al-Haq, wallahu alam, tapi pastinya raja tu bukan Firaun, tapi dia raja Mesir. Raja tu kata apa? Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku juga bermimpi melihat 7 tangkai yang hijau dan ada 7 tangkai lagi yang kering. Maka raja tu dia panggil semua pembesar-pembesar dia kata, wahai pembesar, terangkanlah kepada aku tentang mimpiku ini,
kalau kamu orang yang pandai mentafsirkan mimpi. Okey. Apa jawapan pembesar-pembesar raja itu? Kita kena baca pada ayat yang berikutnya, tapi kita terus pergi kepada pengajaran. Okey, kita tengok ayat pengajaran nombor 1. Okey, dekat bahagian tafsiran tu tuan boleh bacalah, ringkas saja. Ayat ni faham kan? Raja tu mimpi apa? Ada 2 jenis yang dimimpi, lembu dengan kisah 7 tangkai. Okey. Pelajaran pertama kita dapat belajar, mimpi Raja Mesir itu merupakan khabar gembira dan rahmat bagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Sebab daripada mimpi raja tu nanti akan melibatkan Nabi Yusuf. Pelajaran nombor 2, sesungguhnya mimpi yang baik, mimpi yang benar boleh juga berlaku kepada orang yang kafir. Ada para ulama mengatakan raja tu sebenarnya dia tidak beriman, tapi dia mimpi yang benar. Boleh jadi walaupun dia bukan Muslim, boleh jadi dia mimpi yang benar. Okey, kalimah aftuni menunjukkan bahawa mentafsir mimpi ini seperti meminta sesuatu fatwa. Maknanya pentingnya nak tafsir mimpi ni. Okey. Nombor 4, pada ayat tu kita jumpa perkataan in kuntum kan. Seolah-olah raja tu sebenarnya dia macam tak percaya sangat dekat pembesar dia ni. Sebab tu ada perkataan jika kamu mengetahui. Menunjukkan apa? Raja tersebut merasa ragu terhadap keupayaan para pembesarnya. So, apakah pembesar itu tafsirkan? Kita kena baca ayat nombor 44. Kita tak sambung dah ayat 44 pagi ni sebab waktu pun dah 21 minit. Nanti kita sambung kemudian. Kita nak tengok apakah pengumuman daripada pembesar-pembesar raja ini. Mereka tahu tak? Ataupun mereka tak tahu? Kita kena sambung pada ayat yang ke-44. Nota pun dah nak habis. InsyaAllah nanti saya akan bagi selepas Aidil Fitri. Kita jumpa insyaAllah minggu depan. Jadi saya minta cuti 2 hari dari tuan-tuan dan perempuan. Sila luluskan sekarang juga. InsyaAllah saya bermusafir ke utara hari ini. Jadi Khamis pagi dengan Jumaat pagi cuti lah InsyaAllah. Tapi boleh baca nota tu. Kita jumpa hari Isnin insyaAllah. Saya mengucapkan selamat meneruskan ibadat di bulan Ramadan. Selamat menyambut Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Kekurangan kelemahan saya pada menyampaikan atau pada penyediaan bahan rujukan, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.